Resolve konflik ni sebenarnya apa yang kita kena buat adalah kita kena communicate dengan orang tu. Apa-apa pun dalam hidup ni, kita jangan cakap belakang lah. Contohnya, Dan tak puas hati dengan si A ni. Dia akan cakap je. Kalau dia nak simpan dalam ke apa ke, suka hati dia lah. Sebab kita dah bagi tahu dah. Kita try to communicate dengan dia. Daripada kita cakap belakang, benda tu tak lepas. Lepas tu kita sampaikan kat orang lain. Benda tu lagi jadi sakit lah. Benda tu lagi akan jadi toxic lah kat kita punya environment sebenarnya. Dalam kalau nak resolve sesuatu perkara pun kan, kita jangan, kita dengar daripada one side je, kita terus judge. Tak boleh. Kita kena dengar both side. Both side ni okey, baru kita tahu apa yang majikan ni sebenarnya kena buat dekat staff ni, apa yang staff ni sebenarnya yang dia tak faham, yang majikan ni tak beritahu kat dia, sebab tu dia tak faham. Rasanya kita lack of communication, sebab tu kita banyak assumption, dan assumption ni adalah mother of failure lah. Macam mana kita nak cater kalau staff kita tu ataupun orang yang kita terus terang tu kan, dia moral down. Sebenarnya cara kita sampaikan tu lah. Kalau kita dah try the best lah untuk sampai dalam orang kata bahasa dan tutur kata yang elok, orang kata tak ada sakit hati ke, dan hujung kita punya session tu kita kena motivate dia balik supaya dia rasa macam okay, this is something yang aku kena improve diri aku, bukan buat ke aku lagi rasa macam orang kata macam useless lah. Sebenarnya this is the thing yang kita bagi tahu untuk dia punya self development. Tapi kalau lah that person tu dia just ambil tu like macam pening kepala lah, macam tak boleh terima lah, tak boleh ditegur lah, orang kata emotion quotient orang tu di luar kawalan kita. Tapi apa yang kita buat adalah kita try to communicate dengan dia. Kita cakap dengan dia, kalau kita nampak dia tak okey, kita cakap, kau okey tak? Kau ada apa-apa tak? Kita try to communicate. Tapi kalau dia tak nak cerita juga, kita pun tak boleh tolong lah, sebab dia sendiri tak nak tolong diri dia. Try tanya dia solution. Okey, kalau kau terus murung macam ni, apa lagi solution yang terbaik untuk aku buat? Kalau dia kata, saya tak boleh lah nak kerja kat sini dah. Okey, tak apalah. Kalau dia tak boleh nak kerja kat sini, it's okay to find a better place lah untuk dia kerja. Ataupun kalau kawan kita tu, it's okay untuk dia ambil tempoh penenang ke apa, untuk dia kembali normal kan, kembali okey lah dia punya motivation gitu. Okey, kalau macam dekat dalam company kita orang, kita buat performance review. Performance review ni every month. Kita akan ceritalah apa yang dari segi kerja dia macam mana, dari segi personality dia macam mana, dari segi workflow dia macam mana. So kita akan terang waktu tu. So dia tak adalah rasa macam kita ni memang purposely cari salah dia. Dalam session tu juga dia pun boleh bagi tahu apa yang dia tak puas hati dengan kita. We are open to talk. Every company bos ni dia ada dia punya values dan apa yang dia nak tekankan dekat staff-staff dia. So kalau kita rasa macam kita tak boleh nak cope dengan culture tu, kita boleh je cari culture yang baru untuk kita bekerja. Dalam bisnes sebenarnya untuk kita lost orang yang dah bekerja lama dengan kita tu memang agak berat lah. Tapi kita sebagai majikan kadang-kadang kita tak boleh nak halang orang tu. Dia ada own journey yang dia nak kejar. Selagi mana kita boleh improve diri kita kena try yang terbaik lah untuk kita improve company kita dan juga diri kita, supaya staff kita pun rasa macam ada career growth kat situ.